Hai guys, selamat pagi, salam subuh pada semua dan sini saya nak beri update secara ringkas ya. Berkaitan dengan ni sebab kita tak ada masih lagi menunggu high low yang baru. Kita lihat dekat sini, kita masih lagi menunggukan high low yang baru seperti mana yang saya dah post. Jadi kita itu sajalah saya nak bagi nak bagi tahu dengan update, kita masih lagi menunggu high low yang baru bila melakukan reversing. Yang pastikan bila dia melakukan reversing, pastikan dia berada di atas exponential moving average, okey. Baru masukkan order. Exponential moving average ni kelihatan seperti akan berlaku seperti macam ni. Bila candle akan menurun sikit lagi, lepas tu akan naik ke atas, baru masukkan order selepas berada di atas exponential moving average. Kalau masih bawah lagi, jangan masuk order. Sebab apa? Kemungkinan besar kita akan lihat dia akan turun ke bawah lagi. Yang itu yang paling kita mahu. Kena confirmkan. Sebab apa? Tak nak berlaku seperti macam ni. Confirmkan dulu. Okay? Dah confirm dia berada di atas exponential moving average. Bila dah nampak kelihatan seperti macam tu, lepas tu baru letak order dekat bahagian atas dia. Dekat atas betul-betul, dekat atas macam tu. Letak atas order atas dia tu, bagi ruang sikit. Kalau dia nak naik ke atas, dia akan sentuh, lepas tu dia akan naik ke atas. Tapi kalau dia tidak mahu naik ke atas, harga tak nak nilai, tak nak naik, dia akan turun, dia tak akan sentuh. Jadi yang itu, kalau dia sentuh pun, kena pasti kelihatan memang akan naik, tetapi kita tahu apa akan terjadi. Jadi stop loss dekat bawah untuk leverage, atau margin atau future, letak korang punya stop loss dekat bahagian bawah. Tetapi bila dia kalau dia naik ke atas, jadi ambil untung dekat kawasan sini ni, kawasan resistance kita. Boleh ambil untung di situ untuk short term trade. Untuk long term trade boleh masukkan order, lepas tu tunggu selama 3 tahun, tetapi jangan masukkan semua. Untuk long term investment, untuk long term pelaburan. Jadi kalau nak tunggu, jangan masukkan semua, kita masukkan 20% dulu. Lepas tu lihat harga market macam mana, baru kita masukkan yang lain, duit yang lain. Kalau ada contoh ada RM1,000, masukkan 200 dulu, baru masukkan 200, lepas tu baru masukkan 200, masuk 200. Jadi perlahan-lahan. Kita jangan masuk semua. Sebab apa? Kalau market jatuh, kita ada modal lagi untuk nak beli. Kalau market naik, kita nak tengok keadaan macam mana. Kalau keadaan dah stabil, kalau kita masuk semua tak apa. Janji kita akan dapat untung untuk naik ke atas. Jangan masukkan semua, okey. Jadi itu saja. Dan saya nak cover berita berkaitan dengan Brazil. Di sini exchange Mercado Coin telah telah mengutip 200 juta, 200 juta dolar ini adalah antara kutipan yang funding yang besar di Latin Amerika. Jadi ini adalah funding yang sangat-sangat besar, telah melalui SoftBank, daripada SoftBank, investment from SoftBank. Jadi ini adalah sangat-sangat yang baik untuk negara ni. Saya akan cover lagi selainnya. Lepas tu kita ada lagi berkaitan ni, ada orang hantar dekat saya tadi berkaitan dengan India Mei. Bila kita ada Mei ni, bukan maksudnya setelah. Lepas tu mungkin itu kemungkinan besar, tapi tidak berapa. Berita ni adalah bukan memang nampak macam negatif, tapi bagi saya, kita labur dekat cryptocurrency ni supaya kita tak dikawal oleh bank dan tidak dikawal oleh kerajaan. Kita nak labur kat sini, kita kena ingat kita guna duit kertas adalah centralized. Lepas tu kalau Bitcoin atau cryptocurrency ni centralized. Ada coin-coin yang centralized, tapi kita kalau dikawal oleh seperti pemilik coin tu, atau pemilik projek tersebut, atau pemilik macam pencipta, atau founder, the founder. Tetapi tidak dikawal oleh kerajaan apa semua. Ada macam memang ada yang dikawal, tapi kita nak labur tempat yang tidak dikawal. Itu adalah misi kita, ni supaya kita tidak terperangkap dengan inflasi. Salah satu lagi, negara India ni adalah negara yang yang telah dipopular dalam list negara yang corrupt. Jadi berita-berita macam ni hanya seperti dekat sini adalah satu fasiliti untuk money laundering.
ini adalah dikatakan Wazir X adalah satu fasiliti atau satu tempat untuk money laundering. Okey. Okey, sebelum cryptocurrency, money laundering seperti mana berlaku? Itu kita kena fikir. Okey, money laundering berlaku seperti mana? Ini adalah satu alasan saja. Alasan yang tidak boleh diterima. Ini adalah alasan yang telah diguna berkali-kali, dah basi dah alasan ni. Jadi itu saja saya boleh bagi tahu berkaitan dengan ni India. Lepas tu kita ada lagi pakai ni. Ini saya dah cover semalam tentang Jerman. Okay, Jerman telah membuka pintu kepada pelabur-pelabur yang ingin melabur dekat Bitcoin dekat negara mereka, walaupun ada yang mengatakan 350 bilion, tapi dekat sini menunjukkan 1.87 bilion 1.87 trilion euro. Okey, so ada fund yang sebelumnya dihalang untuk nak labur. Lepas tu ada fund baru lagi, kalau dicampurkan semua adalah 1.87 trilion keseluruhan. Lepas tu akan diinvest 20% dengan kelulusan ini. Lepas tu akan datang lagi, yang lain akan datang lagi. Lepas tu mungkin kita akan lihat, walau dah Jerman dah terima, mungkin kita akan lihat dalam negara Europe yang lain juga mungkin akan labur juga dengan cryptocurrency. Yang tempat pertama adalah mungkin orang akan labur Bitcoin dengan Ethereum, lepas tu baru akan cari tempat-tempat yang lain. Jadi ini adalah sangat-sangat baik dan berita yang sangat-sangat baik untuk semua. Jadi berkaitan dengan India ni, saya masih lagi nak saya bagi komen secara ringkas, adalah sangat berita yang yang telah diguna berkali-kali negara lain. Hanya India saja yang datang jadi yang baru, tetapi hampir sama juga sebelum ni melakukan benda yang sama. Jadi bagi saya berita ni tidak boleh diterima sebagai untuk nak takut-takut. Bagi saya tak ada berita yang takut. Okay? Semua berita adalah sangat-sangat baik. Walaupun India kata nak ni, itu menunjukkan India tengah takut kerana duit dia akan dia orang tak boleh nak kawal kewangan rakyat dia nanti dalam masa yang akan datang. Jadi itu yang yang berlaku. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Itu saja saya boleh cover waktu pagi ni, dan kita akan lihat apa berita lagi yang saya akan cover waktu live dia pukul 5 petang waktu Malaysia. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye bye.